Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk di dalam majlis ilmu dan kita dapat menikmati nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan juga kita bersyukur kerana hari ini sudah masuk 4 Syaban. Jadi Masya Allah tinggal lebih kurang 25 hari atau 26 hari saja kita akan masuk pada bulan Ramadan. Allah barik lana fi Syaban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkati kami pada bulan Syaban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah pada malam ini insya-Allah kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah hari ini kita akan bicarakan bab yang seterusnya, iaitu berkenaan tentang jalan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in tariq wa tariqul jannah bil ilmi wal ilmu bil ta'lum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Dan nak dapatkan ilmu, Masya Allah, hendaklah berta'allum dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Dan belajar menuntut ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap sesuatu itu ada jalan. Jadi jalan untuk mencintai Nabi SAW juga ada jalannya juga. Apakah jalannya? Disebutkan dalam kitab ini lebih kurang 4 jalan untuk mencintai Nabi SAW. Jadi 4 jalan ini insya-Allah kalau kita tempuhi laluannya, insya-Allah kita akan mencintai Nabi SAW. Kalau ilmu, masya-Allah, laluan dan jalannya pun ada. Itulah kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang sanggup menempuh satu jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan laluannya itu, ialah jalannya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan untuk menuju syurga adalah dengan ilmu, Masya Allah, tabarakallah. Jalan untuk mencintai Nabi SAW, maka ulama menyebutkan di sini ada 4. Yang pertama iaitulah mengenali siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi dia kenal siapa dia Nabi Muhammad SAW. Kenal Nabi Muhammad. Yang pertama kenal namanya, kenal salah silanya, Masya Allah, dan kenal kepribadian Nabi SAW. Nama Muhammad bin Abdullah, contoh nama ibunya Aminah, dan nama-nama anaknya, nama-nama istrinya, contoh misalnya. Dan begitu juga Masya Allah bentuk tubuh badan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga akhlaknya dan segala perilaku Rasulullah SAW. Di orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau sudah kenal, insya-Allah kita akan mencintai Nabi SAW. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah Ta'ala sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kamu ikuti aku, yakni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kamu, dan Allah Ta'ala juga mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama, kenal siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada beberapa kitab yang diajarkan pada kita oleh para ulama. Kalau nak kenal sangat-sangat dengan Nabi SAW, antaranya iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tu secara terperinci dia sebut berkenaan tentang tubuh badan Nabi SAW. Dia cerita rambut Nabi bagaimana, bentuk tubuh badan Nabi, besar ke tinggi ke rendah ke, Masya Allah, tabarakallah. Mata Nabi SAW, hidungnya, pipinya, giginya, mulutnya, semua diceritakan satu-satu, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, Insya Allah kalau ada rezeki nanti, Masya Allah, kita akan sambung pengajian kita ini pula dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau macam esok, Masya Allah, pengajian saya juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah di Masjid Sungai Limau, Lunas. Jadi esok dia masih lagi masuk berkenaan tentang warna rambut Nabi SAW. Jadi Masya Allah dah habis dah tentang tubuh badan Nabi, kemudian khataman nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi. Kemudian dia masuk tentang rambut Nabi SAW. Rambut Nabi panjang mana, pendek mana,
Kalau Nabi potongnya macam mana. Nabi kalau belah tu belah ke kanan ke, belah ke kiri, kalau ke depan ke belakang. Dari sikat rambutnya itu bagaimana pun disebutkan satu-satu. Masya Allah, jelas Masya Allah. Cara makan Nabi SAW, cara minum Nabi SAW, Nabi pakai inai ke tidak, Masya Allah, semua disebut satu-satu lah. Jadi itu cara satu kitab yang bila kita belajar, kita insya Allah dapat mengenali siapa Nabi kita Muhammad SAW. Dan baru-baru ni pun kita sambut Isra' wal Mi'raj. Masya Allah, Isra' wal Mi'raj juga merupakan salah satu hari yang begitu agung, yang menunjukkan siapa dia Nabi Muhammad SAW di sisi Allah dan di sisi seluruh makhluk. Jadi Masya Allah, keagungan Nabi SAW di sisi Allah membuktikan manusia yang paling dicintai Allah, yang paling sampai kepada darjat yang tinggi, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Seluruh makhluk tak boleh sampai Sidratil Muntaha, tapi Nabi SAW boleh. Semua makhluk tak boleh tengok Allah, tapi Nabi SAW boleh. Masya Allah, dekat dunia lagi. Jadi walaupun khilaf ulama apakah Nabi tengok Allah ataupun tidak, jadi sebahagian ulama mengatakan Nabi melihat Allah Ta'ala, dan sebahagian pula mengatakan tidak, kerana di dunia tak boleh tengok Allah, di akhirat saja dia kata begitu ya. Jadi Masya Allah, itulah Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang luar biasa, bukan biasa-biasa, luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Kita tak pernah tengok neraka, Nabi pernah tengok, Nabi pernah saksi neraka. Kita tak pernah tengok syurga, Nabi pernah tengok. Itu kata Nabi itu luar biasa, Masya Allah. Kita tak pernah tengok malaikat, Nabi pernah tengok. Masya Allah. Kita tak pernah naik langit, 7 lapisan langit, tapi Nabi pernah naik. Masya Allah. Jadi begitu hebatnya Nabi SAW, sehingga digelar sebagai manusia yang luar biasa. Baik, kita tengok di sini mengenali siapa dia Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum mencintai seseorang, kita perlu mengetahui dan mengenali orang yang ingin dicintai itu. Semakin mengetahui keelokan peribadi dan perwatakannya, ketinggian budi pekerti dan akhlaknya, kesungguhan dan pengorbanannya, maka semakin mendalam pula perasaan cinta kita terhadap orang tersebut. Jadi sebelum kenal Nabi, sebelum cinta pada Nabi, yang pertama mesti kenal dulu siapa Nabi SAW. Kenal dulu sungguh-sungguh bagaimana budinya, bagaimana wataknya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pengorbanannya terhadap agama Islam ini. Jadi semua tu kita kena tahu. Masya Allah, barulah lahir perasaan cinta yang mendalam ke atas Nabi SAW. Nah tuannya, iman kita tak akan sempurna melainkan kita sudah mencintai Nabi. Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman kalian sehingga aku ini lebih dicintainya daripada seluruh makhluk, sama ada ibu bapanya ke, manusia ke, ataupun mana-mana makhluk yang ada dekat bumi ini. Jadi Nabi dulu nombor satu. Masya Allah. Di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya 3 yang akan menyebabkan manisnya iman seseorang. Maksudnya kalau ada 3 perkara ni pada diri kita, insya-Allah kita punya iman akan manis. Yang pertama iaitulah Allah wa rasulah mimma siwahuma. Mencintai Allah dan juga Rasulnya melebihi daripada segala-galanya. Cinta Allah, cinta Rasul melebihi daripada segala-galanya. Masya Allah. Itu kata hebat itu. Yang kedua iaitulah mencintai manusia ataupun saudaranya kerana Allah dan Rasul. Maksudnya dia cinta kepada seseorang itu kerana Allah. Bukan dia cinta seseorang itu kerana kelebihannya, kerana kedudukannya, kerana ada sesuatu kepadanya yang ingin dia miliki. Tidak. Dia mencintai umat Islam kerana Allah, kerana Rasul, kerana Allah mencintai hambanya dan Nabi Muhammad juga mencintai umatnya. Jadi dia pun ikut Nabi SAW. Kerana nak ikut Rasulullah tu, dia sanggup mencintai semua makhluk, walaupun dia diuji dengan kesakitan, walaupun diuji dengan sesuatu perkara yang menyakiti hatinya. Dia tetap sabar. Kerana itulah akhlak dan sifat yang ada pada Nabi SAW. Jadi Masya Allah ya. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran ataupun kembali kepada dosa setelah Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada kekufuran tersebut. Itu 3 tanda cinta tuan. Maksudnya dah Allah bagi hidayah daripada kita, kemudian kita pun
melaksanakan segala ketaatan kepada Allah, taat pada Allah, suka datang masjid, suka datang surau, suka duduk ilmu, suka baca Quran, suka berzikir. Tiba-tiba, Masya Allah, kita terlihat suatu perbuatan, kemudian kita nak buat perbuatan itu yang menyebabkan kita berdosa. Lahir perasaan dalam hati, kita rasa benci, tak suka. Kan? Kerana kita nak jaga iman kita. Kita nak jaga kita punya agama, kita punya akhlak. Maka ini tanda orang yang telah mendapatkan kemanisan iman. Berusaha untuk dapatkan seperti itu. Baik, yang seterusnya. Kata Nabi SAW lagi, siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka dia telah mendapat kemanisan iman. Kemanisan iman juga akan diperolehi bila kita redha Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, dan agama Islam agama kita. Itu redha tu. Raditu billahi rabba, aku redha Allah Tuhanku. Jadi kalau kita redha Allah Tuhan kita, maka kita telah dapat kemanisan iman. Jadi kalau orang yang bukan Islam nak ambil kalimah Allah, redha kat dia dengan Allah Tuhan dia. Dan mereka sembah ke Allah tu. Kan? Kalau mereka tak sembah Allah tapi nak ambil kalimah Allah, tuan-tuan, sudah pasti di sana ada makna, ada maksud yang tersembunyi. Tuan-tuan, semoga orang bukan Islam masuk Islam. Bukan setakat ambil kalimah Allah, nak kecapi kemanisan cinta Allah, kenal Allah, nak rasakan satu perasaan bertuhan pun boleh. Bukan setakat nak ambil kalimah Kaabah, kalimah Baitullah, kalimah solat. Solat pun boleh. Rasai kemanisan solat yang diambil Nabi daripada Sidratil Muntaha. Dan datang ke Kaabah ataupun pergi ke bumi Makkah Al-Mukarramah, buat ibadat di sana depan-depan Kaabah. Sama ada haji ataupun umrah, bukan setakat guna kalimah Kaabah, nak peluk Kaabah, nak cium Kaabah, nak sentuh Kaabah, tengok depan mata pun boleh. Tuan-tuan, masya-Allah ya. Jadi masya-Allah, kalau mereka nak ambil juga kalimah Allah, dan walaupun kita dah tahu, Masya Allah, Mahkamah Tinggi sudah memutuskan kalimah Allah boleh digunakan pakai oleh orang bukan Islam. Tuan-tuannya, walaupun bercanggah dengan fatwa negara kita sendiri, Masya Allah. Fatwa sudah keluarkan kenyataan tahun 2008 mengatakan bahawasanya kalimah Allah hanya untuk orang Islam, tidak boleh non-Muslim menggunakannya. Jadi bila Mahkamah Tinggi melakukan keputusan mengatakan bahawasanya orang bukan Islam pun boleh menggunakannya, jadi bercanggah tuan-tuan. Majlis fatwa dan juga mahkamah bercanggah. Sepatutnya mahkamah tak boleh bercanggah dengan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh majlis fatwa tersebut. Jadi walau bagaimanapun, kita tunggu keputusan tak lama lagi daripada mufti-mufti kita lah yang akan berbincang berkenaan tentang kalimah Allah dan juga kalimah-kalimah yang lain, Masya Allah. Yang kedua, tuan-tuan, kalau mereka nak guna kalimah Allah lalu dimasukkan dalam kitab mereka, contoh Bible. Jadi kalimah God diubah kepada Allah, contoh misalnya. Kalimah sembahyang diubah kepada solat. Kalimah mereka punya Baitullah, tempat ibadat mereka dipanggil Baitullah. Contoh misalnya mereka ubah ke situ. Jadi ini satu bukti bahawasanya kitab mereka itu adalah kitab palsu. Kitab yang boleh direka, yang diubah dan boleh ditukar ganti. Beza dengan Al-Quranul Karim. Satu ayat, satu huruf dalam Quran pun kita tak berani nak tukar. Ulama kita, tuan-tuan, Masya Allah, daripada dulu, start daripada Nabi SAW wafat, para sahabat, kemudian ulama sampai sekarang, tak ada satu orang yang berani menukar ayat suci Quran. Tak ada. Nak ditukar kalimah lain boleh tak? Apa dia? Alif, tak boleh. Tak ada yang berani tukar alif lam mim. Nak tukar pergi kalimah lain, kalimah apa dia? Nun, waw, kaf, tak boleh juga. Sebab apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kerana Allah yang turunkan Quran, Allah juga pelihara Quran. Adapun kitab lain, Injil, Taurat, Zabur, tak ada jaminan daripada Allah. Itu sebab mereka sewenang-wenangnya boleh mengubah, boleh menukar apa yang ada dalam isi kandungan tersebut. So ini membuktikan bahawasanya kitab itu kitab bukan tulen palsu. Kitab tersebut adalah kitab bukan daripada kitab suci. Kalau kitab suci, nasihat mereka jaga keasliannya, ketulinannya. Jadi tuan-tuan, senang-senang diubah di dalam kitab, dalam isi kandungan mereka. Ini menunjukkan kitab mereka tak sama, beza dengan kitab-kitab yang ada dekat kedai. Boleh diubah, boleh dicetak dan boleh ditambah, ditokok tambah. Quran tak macam tu.
Itu kata Bizat tu. Quran daripada dulu sampai sekarang tak ada siapa ubah. Jadi tuan-tuan puan-puan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka nak juga guna kalimah Allah tuan-tuan, masya-Allah, ya pastikan menjadikan Allah sebagai Tuhan dan jangan katakan Allah punya anak, kerana Allah tak ada anak. Jawapannya lam yalid walam yulad. Allah tak beranak, tak diberanakkan. Kalau mereka kata Allah Trinity, jawab balik Allah tu Isa, Allah tu Ahad. Siapa katakan Allah Trinity, maka dia kafir dan nanti di akhirat dicampakkan dalam neraka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanan nar alladzi kuntum minhum azabun alim. Ini Allah Taala sebut suratul Maidah ayat yang ke-73. Allah Taala kata, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu daripada tiga Tuhan. Mana ada tiga Tuhan, tuan-tuan? Kerana dalam kitab Bible mereka katakan Allah Ta'ala menghantarkan anaknya ke bumi sebagai Tuhan. Siapa anak itu? Yesus. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka ucapkan tersebut. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih. Sungguhnya kafirlah orang mengatakan Allah itu adalah Isa, Yesus. Nanti mereka kata bila pakai kalimah Allah, nanti mereka katakan Allah yang ada dalam kitab mereka itu adalah Yesus. Siapa berkata begitu, maka hukumnya adalah kafir. Na'udzubillah min zalik, kufur. Dan Allah Ta'ala sediakan baginya azab yang pedih di negeri akhirat dan ditempatkan dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Haram baginya syurga dan tidak ada penolong bagi mereka. Allah. Itu disebut ayat 72 di dalam suratul Maidah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi isu ini kita serahkan kepada orang yang berautoriti di negara kita. Masya-Allah ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita perlu mengaji berkenaan tentang ilmu akidah, ilmu tauhid supaya akidah kita mantap, supaya iman kita insya-Allah iman kita begitu hebat dan anak cucu kita semua pun dapat kenal Allah Taala melalui apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuannya, mereka tak takik hari ini, mereka takik 20 tahun ke depan lagi. Tuan-tuannya, habis kita punya anak-anak keturunan tuan-tuan. Kalau tak ada kenal Allah, habis kita boleh diubah akidah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah selamatkan akidah dan iman kita. Baik, kita tengok seterusnya insya-Allah. Itulah yang berlaku kepada para sahabat. Mereka lah yang paling kenal dan tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah cinta mereka kepada baginda amat mendalam sekali. Jadi para sahabat tu kenapa mereka cinta kepada Nabi? Kerana mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal dengan rapat, hidup bersama dengan Nabi, makan bersama Nabi, berjuang berjihad bersama Nabi, solat sekali dengan Nabi, tidur sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi haji, umrah semua dengan Nabi. Jadi bagaimana tak cinta dekat Nabi SAW? Masya Allah. Jadi para sahabat tu kalau dikatakan berjihad, jihad. Dikatakan bersedekah, sedekah. Dikatakan infak harta, infak. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab diuji mereka tuan-tuan. Suruh berjihad, suruh bersedekah, infak fisabilillah. Datang Umar bagi harta dia. Sebahagian dia bagi, sebahagian lagi dia simpan. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, sebahagian ni harta yang kau berikan ni apakah habis ke semuanya? Dia kata, ya Rasulullah, ni sebahagian. Sebahagian lagi ada saya tinggalkan untuk anak bini saya. Allahu Akbar. Datang pula Abu Bakar As-Siddiq, dia bagi ke semua hartanya. Tanya Nabi SAW, ya Abu Bakar, kamu pula bagaimana? Ya Rasulullah, saya berikan semua harta saya kepada ya Rasulullah. Bagaimana dengan isteri dan anak-anak kamu? Saya cuma tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Jadi Masya Allah, begitu tinggi keyakinan mereka kepada Allah dan Rasul. Dan bila mereka dapat Allah dan Rasul, tak ada dalam hati fikir pasal dunia lagi. Allah. Kerana hebatlah tu, cinta yang amat mendalam kepada Nabi SAW. Kita tuan-tuan tak pernah tengok Nabi, tak hidup bersama dengan Nabi. Jadi cuma kita hidup setelah Nabi SAW wafat. 1400 tahun Nabi dah wafat, baru kita hidup dekat bumi ini. Masya Allah. Baru kita kenal Nabi SAW.
Kita bersyukur kita dapat kenal Nabi pun melalui kitab-kitab para ulama. Daripada Al-Quran sebagai wahyu yang ditinggalkan Nabi SAW, daripada hadis Nabi SAW, dan kitab-kitab peninggalan ulama. Yang kita baca, kita boleh kenal Nabi itu bagaimana, akhlaknya lagu mana, Masya Allah, mukjizatnya bagaimana, menyebabkan kita mencintai Nabi SAW. Baik. Untuk mencintai Nabi SAW, seseorang itu mestilah mengetahui akan latar belakang Nabi SAW. Latar belakang Nabi SAW, antaranya nasab dan keturunan Nabi SAW. Nasab dan keturunan Rasulullah tu dia mesti tahu, tuan-tuan. Begitu juga rupa paras, nasab keturunan ni macam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, contoh misalnya, daripada Bani Hashim. Begitu, Masya Allah. Itu antara nasab dan keturunan, salah sila ataupun leluhur Nabi SAW yang sampai kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam, sampai keturunan dia kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini merupakan datuk lah, dikatakan kepada Nabi SAW, kerana waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi tengok Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim. Naik ke langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur. Berkat dia bina Kaabah di bumi itu, Allah muliakan dia bersandar di Baitul Ma'mur, Kaabah yang ada di langit. Masya Allah. Ketika Nabi SAW tengok Nabi Ibrahim AS, muka Nabi Ibrahim, wajah Nabi Ibrahim sebiji wajah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketika aku tengok langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim, wajah yang serupa dengan Nabi Ibrahim sama dengan wajah sahabat kamu ini. Maksudnya Nabi tunjuk diri dia, sama wajah saya. Wajah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW sama, tuan-tuan. Subhanallah. Kita kata hebat, Masya Allah. Kalau Nabi Adam AS, Nabi tengok pada langit yang pertama, tinggi punya tinggi 60 hasta. 60 hasta tu berapa meter? Lebih kurang 30 meter. Tuan-tuan, cuba kira berapa hasta. 60 hasta itu ketinggian Nabi Adam. Lebarnya 7 hasta. Kan? Nabi tengok tinggi, besar, sempurna orangnya. Tak ada ditokok tambah, tak ada copy paste mana-mana makhluk. Dia manusia pertama. Tak ada klon, Masya Allah. Nabi tanya Jibril, Jibril ni siapa? Ya Rasulullah, inilah bapa sekalian manusia. Itulah bapa kamu, Nabi Adam AS. Tinggi punya tinggi 60 hasta. Kata Nabi SAW, esok kita dalam syurga, tuan-tuan, saiz kita punya badan ni, besar kita punya badan, tinggi kita punya badan, sama saiz Nabi Adam AS. So kalau dekat dunia rendah ke pendek, jangan malulah. Dalam syurga ni kita punya saiz semua, hak yang tinggi dekat dunia ke pendek, dekat dunia ke yang tak sempurna ke yang sempurna, dalam syurga sesebadan semua 60 hasta. 60 hasta tinggi, 7 hasta lebar. Begitulah manusia dalam syurga. Dan juga umur mereka dalam syurga 30 tahun. Masya Allah ya. Sebab orang lebih 30 tahun, itu rezeki dia lah, tuan-tuan, boleh hidup dekat dunia. Dalam syurga semua 30 tahun saja. Jadi tuan-tuan, nasab dan keturunan Nabi SAW ni mesti kenal. Mesti tahu, Masya Allah, sekurang-kurangnya nama ibu Nabi Muhammad dan juga nama ayah Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan. Masya Allah ya. Kemudian rupa paras Nabi pun mesti kenal. Masya Allah. Muka Nabi macam mana? Putih kemerah-merahan. Ya. Ada katakan sebagai sawo mata. Ada kata begitu dalam kitab dia disebut Syamil Muhammadiyah. Dan Nabi SAW punya mata besar. Nabi punya mata besar, warna hitamnya tu pun besar. Masya Allah. Hak hitam tu hitam sungguh hitam. Dan alis Nabi SAW ni, alis dia punya ni kening Nabi SAW seperti busur anak panah. Kan kita memanah tu, dia punya busur panah tu depan, tuan-tuan. Begitu kening Nabi SAW. Allah. Dan bulu mata Nabi melentik. Bulu dia mata panjang dan melentik. Selalu Nabi pakai celak. Itu sunnah Nabi SAW. Hidungnya mancung. Masya Allah. Dan gigi Nabi SAW, Masya Allah, tersusun cantik. Dan ada sedikit renggang. Sedikit saja. Hak paling depan tu renggang. Dan bibir Nabi besar. Dan itu dikatakan sesuai dengan kenabian dan manusia yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai kesempurnaan buatnya. Allahu Akbar. Itu Nabi SAW. Rambut Nabi SAW tak lurus, tak geriting. Dia ikal mayang, beralun seperti ombak. Air ombak di laut tu, dia beralun sikit. Dia tak geriting. Dan dia juga tak lurus kaku. Itu rambut Nabi SAW.
Panjang rambut Nabi SAW ada beberapa style. Yang pertama sampai paras telinga, yang kedua bawah telinga, yang ketiga sampai dekat bahu. Itu rambut Nabi SAW. Masya Allah. Nah, itu rupa paras Nabi SAW, tuan-tuan. Jadi kalau nak kenal Rasulullah, baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi tak gemuk, Nabi juga tidak kurus, sedang-sedang, sederhana. Nabi punya badan daripada dada sampai ke perut sama rata. Sama rata, tuan-tuan. Maknanya dia tidak buncit lah. Nabi tak buncit. Nah, tak ada juga sahabat sebutkan Nabi itu memiliki six pack. Six pack apa je? Ada 6 macam buku tu. Tak ada juga sahabat sebut. Tapi disebutkan badan Nabi, dada Nabi sampai ke perut Nabi itu sama rata. Sama rata, tuan-tuan. Dia tak ada begini, lepas tu kembung sikit macam orang mengandung. Tak ada, tuan-tuan. Nabi SAW lurus, dan di dada Nabi SAW ni ada bulu yang lurus daripada dada sampai ke pusat Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan bahu Nabi tu bidang. Bidang bahu Nabi, mana lebar sikit dan bidang. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Allahu Akbar. Dan tuan, itu antara rupa paras Nabi. Nanti insya-Allah ada rezeki kita baca, insya-Allah kita tu. Kemudian bentuk fizikal dan perwatakan Nabi SAW. Bentuk fizikal sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Dan perwatakan watak Nabi SAW, akhlak-akhlaknya yang mulia, Masya Allah. Itu pun cantik, indah, Masya Allah. Sangat penyayang, sangat pemurah, sangat penyabar, kuat senyum. Masya Allah ya. Itulah sifat-sifat Nabi. Kemudian riwayat hidup dan pengorbanan, yakni sejarah hidup Nabi, sirah Nabi SAW. Daripada kecil, Nabi lahir bila? 12 Rabiul Awal. Hari apa? Hari Isnin. Tahun apa? Tahun Gajah 571 Masihi. Nabi kita Isa AS. Itu Nabi lahir. Ketika Nabi itu tahun Gajah, Masya Allah. Ketika Nabi lahir itu luar biasa. Bintang-bintang di langit cukup cerah, seperti ada cahaya yang memancar masuk ke dalam perut ibu Nabi SAW. Dan ketika Nabi lahir itu, riwayat hidupnya Masya Allah, istana roboh, api sebar majusi terpadam, Masya Allah. Berhala yang ada dalam Kaabah semua runtuh, semua rebah. Ini antara kelebihan riwayat, antara sejarah hidup Nabi SAW. Ketika umurnya, ketika dia lahir, ayahnya sudah pun wafat. Di dalam kandungan lagi, ayahnya sudah pun wafat. Jadi Abdullah, ayah Nabi SAW sudah pun wafat. Ibu Nabi SAW hidup lebih kurang 4 tahun. 4 tahun, Masya Allah. Kemudian Nabi SAW dijaga oleh Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuan Nabi SAW. Ketika umur Nabi 5 tahun, dibelah dada Nabi. Itu pertama kali dibelah dada Nabi. Yang kedua, ulama mengatakan dibelah dada Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj kan kena bedah lagi sekali oleh Jibril AS. Ketika umur Nabi SAW 12 tahun, dibawa pergi berniaga. Ya, berniaga di mana tu? Masya Allah. Dibawa pergi berniaga di bumi Syam oleh pakciknya Abi Thalib. Pakciknya pula jaga, Masya Allah. Ketika umur Nabi 25 tahun, nikah pula dengan Sayyidatina Khadijah. 25 tahun, ahli perniagaan, business woman, orang kaya waktu itu, Masya Allah. 25 tahun bernikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ketika umur Sayyidatina Khadijah 40 tahun. 25 tahun 40. Bernikahlah Nabi SAW, dapat anak. Berapa orang anak? Masya Allah, iaitulah 6 orang anak. 6 orang anak daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW hidup bersama dengan Sayyidatina Khadijah selama lebih kurang 12 tahun sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika umur Nabi 40, Masya Allah, Nabi dapat wahyu. Selepas Nabi dapat wahyu, Nabi disuruh menyampaikan wahyu. Masya Allah, wahyu secara sembunyi, wahyu secara terang-terangan. Ketika umur Nabi, Masya Allah, 52 tahun, jadi 12 tahun kenabian Nabi SAW, isteri dia wafat dan juga Abi Thalib wafat. Berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, berlaku pada 27 Rejab, Masya Allah. Itu sirah Nabi SAW. Tahun depannya pula, iaitulah tahun ke-13 kenabian Nabi ataupun umur Nabi 53 tahun, Nabi diperintahkan Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi umur 53 tahun pergi Madinah. Di Madinah lah 10 tahun, Masya Allah, menyampaikan wahyu selama lebih kurang
63 tahun umur Nabi SAW dekat dunia. Itu antara riwayat hidup Nabi SAW. Begitu juga dengan pengorbanan Nabi, jihad Nabi. Nabi nak menyampaikan kepada masyarakat Islam, masyarakat Quraisy pada ketika itu, suruh sembah Allah, jangan sembah Tuhan Lata wal Uzza. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kaumku, sembahlah kamu pada Allah, tiada tuhan melainkan Allah. Katanya, kami tak ada tuhan Lata wal Uzza, itu berhala, itu pun kiriman Tuhan, mereka kata. Masya Allah. Lama orang zaman sekarang nak sembah berhala, nak sembah patung, tiba-tiba nak ambil kalimah Allah. Itu pun pelik, sama macam zaman Abu Jahal, Abu Lahab juga, tuan-tuan. Masya Allah. Kata Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Itu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, tidak ada seorang rasul yang kami utus sebelum daripada engkau, melainkan kami wahyukan pada mereka, yakni tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Allah, sembahlah Allah. Sama ada dia Nabi Isa ke, dia Nabi Musa ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi Yakub, Nabi apapun dia, semua mengatakan, ya qaumi ibudullah, sembahlah kamu pada Allah. Termasuk Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan sekarang ini. Na'udzubillah min zalik. Suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi pengorbanan Nabi berdakwah, contoh misalnya, Nabi berdakwah, Nabi berjihad, itu semua pengorbanan Nabi untuk mengembangkan agama Islam dan juga menyampaikan dakwah ke seantero dunia ini. Begitu juga dengan kedudukan dan keagungan Nabi SAW. Kedudukan Nabi, mana kemuliaan Rasulullah SAW. Kedudukan Nabi dan keagungan Nabi ini melebihi daripada seluruh makhluk. Dialah khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Nabilah manusia yang paling terbaik. Masya Allah. Katanya Nabi Muhammad SAW. Itu kedudukan keagungan. Nabi merupakan sayyid kepada seluruh anak-anak Adam, mana ketua bagi semua anak Adam alaihissalam. Nabi SAW punya keagungan lagi, kita boleh lihat ketika Isra wal Mi'raj. Seluruh makhluk, Jibril tak boleh naik Sidratil Muntaha. Lagi iblis, syaitan lagi tak boleh naik, tuan-tuan. Yang lain selain makhluk-makhluk, selain daripada manusia pun tak pernah naik, hanya Nabi SAW. Ini antara kemuliaan Nabi SAW serta kedudukan yang begitu tinggi. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran Suratul Isra. Kita tengok Suratul Isra, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-80. 80 ya. Allah Ta'ala kata, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ayat 79. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiki wa akhrijni mukhraja sidiki waj'al li min ladunka sultanan nasira. 80. Wa qad ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Tengok Allah Ta'ala sebut ayat 79, 80, 81, 82, asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Allah Ta'ala mengangkat darjatmu kepada makam yang tinggi. Jadi makam Nabi ini sudah tinggi, tuan-tuan. Itu antara dalil Nabi mendapat kedudukan yang tinggi dan istimewa di sisi Allah Ta'ala. Serta ubudiyah, yakni pengabdian ataupun penghambaan Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Nabi beribadat, kalau dia bangkit solat malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Sebahagian malam dalam kau bangkit solat tahajud, semoga Allah mengangkat darjatmu pada makam yang terpuji. So Nabi kalau solat tahajud sampai bengkak-bengkak kaki Nabi, itu ubudiyah Nabi. Dah jadi Nabi Rasul. Jadi isterinya kata, ya Rasulullah, kenapa bangkit solat malam macam ni sampai bengkak kaki? Katanya, afala akun abdan syakura, apakah tak boleh aku untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu ubudiyah Nabi SAW. Kita tuan-tuan sakit sikit tak mau solat dah. Nabi SAW makin sakit lah dia solat. Masya Allah. Kita jauh beza. Begitu juga dengan akhlak baginda Nabi SAW, akhlaknya yang mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim.
Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat 128 129 surah Taubah. Allah Ta'ala sebut dari situ sifat Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat keempat. Sesungguhnya engkau Muhammad akhlakmu cukup agung. Agung ni bukan mulia lagi, agung, atas mulia lagi, Masya Allah. Nah, dan juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul seperti kamu. Yakni seperti kamu maksudnya manusia macam kamu. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat mengambil berat terhadap kamu dan sangat simpati pada kamu dan sangat belas kasih. Masya Allah. Itu sifat Nabi SAW. Dia ambil kisah pasal kita, tuan-tuan. Nah, ambil berat terhadap umat dia. Masya Allah, tabarakallah. Itulah akhlak Nabi yang mulia. Baik. Di samping mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, banyak kitab yang dikarang oleh para ulama berkisar tentang Nabi SAW. Kitab-kitab sirah umpamanya. Kitab sirah, ya. Sirah ada banyak, tuan-tuan. Kalau ditulis kat sini ni, satu kitab sirah Ar-Rahiqil Makhtum yang memuatkan kisah sepanjang kehidupan Nabi SAW. Ni sirah juga, ya, ada banyak, Masya Allah. Baik. Secara terperinci menceritakan perihal hidup junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Antara kitab-kitab sirah yang boleh dirujuk termasuklah As-Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Ishaq, As-Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham, dan Sirah An-Nabawiyah dan Duru wal Ibrar karangan Syekh Mustafa As-Sibai, Ar-Rahiqil Makhtum karangan Syekh Mubarak Furi, Fiqhus Sirah karangan Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, dan lain-lain lagi. Banyak, ya, tuan-tuan. Tadi kita sebut nama kitab sirah, ada tak dalam rumah kita kitab sirah? Dan kalau tak ada, cari satu jadi lah, ya? Subhanallah. Sekurang-kurangnya ada, ya, riwayat hidup Nabi SAW dalam rumah kita. Kalau tak ada, tuan-tuan, nak contohin Nabi bagaimana, nak kenal Rasulullah bagaimana, kalau sejarah hidup Nabi dalam rumah kita tak ada. Dan Nabi Muhammad tu tak hidup di zaman kita, Masya Allah. Kitab menceritakan pasal kehidupan dia pun tak ada dalam rumah. Allah. Tuan-tuan, kitab novel lain ada, Ustaz. Kitab novel lain ada. Tak. Harry Potter ada. Ada, Ustaz, sampai berjilid-jilid di rumah. Pasal Rasulullah tak ada. Ya, tak. Harry Potter ada daripada dia kecil, kan, sampailah dia kebesar itu, kan, ada di rumah dia bersimpan. Masya Allah. Tapi kitab Rasulullah, Sirah Nabawiyah, daripada dia lahir sampai dia wafat tak ada di rumah. Tuan-tuan, kita kena cek, adakah benar kita seorang Islam yang mencintai Nabi SAW? Apakah kita seorang Islam yang benar-benar ingin mengikuti Nabi SAW? Apakah kita benar-benar seorang Islam yang ingin mengenali siapa dia Nabi kita Muhammad SAW? Cek betul-betul, Masya Allah. Kalau ya, pastikan ada kitab sirah. Nah, walaupun satu, Masya Allah, ya. Walaupun satu. Jangan tak ada langsung, Masya Allah. Adalah amat penting untuk mengetahui rupa paras dan bentuk fizikal Nabi SAW yang mulia. Cara baginda berpakaian, pakaian Nabi apa? Pakaian Nabi dia suka pakai warna putih. Ada kalanya Nabi pakai warna merah bila bulan purnama. Bulan purnama Nabi pakai warna merah. Sekarang ni bulan Sabit, baru 4 Syaban. Tuan keluar lagi tengok bulan Sabit kat luar lagi. Bulan Ramadan pun esok macam tu bulan Sabit. Jadi bulan purnama tu 15 hari bulan. 15 bulan Syaban ataupun nisfu Syaban nanti bulan purnama. Waktu tu sunat pakai warna merah. Sebab apa, tuan-tuan? Nabi suka pakai warna merah ketika mana bulan purnama. Sahabat tengok Nabi itu pakai warna merah ketika tengok bulan purnama, tuan-tuan. Nabi juga pernah pakai pakaian yang berwarna hijau. Itu pakaian Nabi kita Muhammad SAW. Apa pakaian Nabi lagi? Iaitulah jubah ataupun kita panggil sekarang ni kurta. Boleh juga. Yang parasnya sampai ke lutut, tak silap saya. Ke lutut ataupun bawah sedikit. Sekarang ni dekat-dekat raya, tuan-tuan buka Facebook, jubah dan kurta saja. Berniaga saja, tuan-tuan. Masya Allah, ya. Tuan-tuan, belilah, nak beli pun pastikan kerana nak ikut gaya hidup Nabi SAW. Beli jubah kerana nak ikut Rasulullah, nak pakai kurta kerana ikut Rasulullah SAW. Niat begitu dapat pahala, walaupun harga jubah itu mahal sekali pun. Sebab apa? Nak ikut Nabi SAW. Kan? Baju kot boleh beli harga beratus-ratus, tapi baju jubah, Masya Allah, tak mampu nak beli.
Mana bukti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, belilah tuan-tuan sebagai pembuktian yang kita ini ingin mengikuti perwatakan pemakaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok seterusnya lagi ya. Begitu juga dengan makan dan minum. Makan dan minum Nabi bagaimana? Sebelum makan baca bismillah. Nabi makan dengan 3 jari. Ada sebahagian ada Nabi SAW makan roti, makan kurma. Ketika buka puasa minum air zam-zam contoh misalnya ya. Dan begitu juga sunnah Nabi minum susu. Sebab waktu Isra Mi'raj ketika Nabi diberikan minuman susu dan arak, Nabi pilih susu. Jadi ketika saya ceramah Isra Mi'raj, minum susu tuan-tuan. 27 Rejab Isra Mi'raj puasa, buka puasa pun minum susu. Sebab apa? Nak mengenang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil sebagai fitrah. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, kita tengok seterusnya. Cara berjalan Nabi SAW. Cara berjalan Nabi SAW tidak sombong, tidak angkuh. Nabi berjalan seperti orang yang merendah diri, seperti menuruni bukit. Kata Nabi suka duduk. Begitulah sifat Nabi SAW. Dan cara bercakap, Nabi punya cakap sedikit ringkas tetapi padat. Masya Allah ya. Jawami'ul kalim dipanggil. Cara ketawa, Nabi tidak akan ketawa melainkan dengan kebenaran juga. Kalau Nabi ketawa, tengok gigi dia. Ada akasinaka ya Rasulullah, kau ketawa sampai tengok gigi geraham ya Rasulullah. Nabi kalau ketawa, tengok gigi geraham dia. Itu ikhlasnya Nabi SAW. Ketawa, Masya Allah. Cara tidur Nabi SAW bagaimana? Masya Allah. Tidur Nabi ke kanan. Kalau ada gangguan, pergi ke kiri. Sebelum Nabi tidur, Nabi wuduk. Kemudian Nabi baca Quran. Sama ada 3 kul, Al-Fatihah, ayat kursi, akhir suratul Baqarah. Kemudian Nabi tiup di muka Nabi, seluruh anggota badan Nabi sampai ujung kaki. Sebelum Nabi tidur, Masya Allah. Itu Nabi tiup tuan-tuan. Kan Nabi tiup. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, kemudian 3 kul, tiup kat tangan, Masya Allah. Letak kat kepala ubun-ubun sampai disapu semua anggota badan sampai ke hujung kaki, mana ke tapak kaki tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu sunnah Nabi SAW. Akhir surah Al-Baqarah, Nabi SAW kata siapa baca akhir surah Al-Baqarah mencukupi dia waktu malam tersebut. Kerana surah Al-Baqarah, pada akhir surah Al-Baqarah itu adalah hadiah daripada Allah ketika Isra wal Mi'raj. Ketika Isra wal Mi'raj tuan-tuan, Nabi bukan saja diberikan anugerah hadiah solat, Nabi juga diberikan ayat suci Al-Quran akhir surah Al-Baqarah. Apa akhir surah Al-Baqarah? Amana Rasul ataupun lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubdu yuhasibukum billah wa yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana Rasul bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Suratul Fatihah ataupun Sab'ul Masani dan akhir surah Al-Baqarah saya sebutkan tadi, Masya Allah, itu adalah hadiah yang cukup tinggi nilainya kerana diberikan kepada Nabi ketika malam Isra wal Mi'raj di Sidratil Muntaha. Contohnya baca tiap malam, Masya Allah. Itu sebab kita kalau baca tahlil itu ada Al-Fatihah, ada ayat kursi, ada 3 kul, ada akhir surah Al-Baqarah. Sebab apa? Ulama dah susun cantik dah. Bukan saja-saja kita nak buat tahlil tuan-tuan dengan kita mengambil ayat-ayat suci Quran itu. Nabi dah sebut ada kelebihan. 3 kul ada kelebihan, kul wallahu ahad ada kelebihan, Masya Allah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sebagai 2 surah sebagai penyelamat yang melindungi daripada penyakit sihir, orang nak sihir dan seumpamanya. Al-Fatihah sebagai umul kitab, ayat kursi sebagai pendinding daripada godaan syaitan. Semua ada kelebihan. Ulama ada susun cantik dah. Masya Allah, tabaraka. Semua ada di dalam Sahih menyebutkan tentang kelebihan surah yang kita sebutkan tadi, Masya Allah. Baik. Cara bermuamalat di samping tahu tentang perwatakan zahir baginda, termasuklah rupa, rambut, tubuh badan dan lain-lain. Ini kita mesti kenal tuan-tuan. Ini sebagai tanda nak cinta Nabi ni mesti kenal semua.
Dengan mengetahui semua hal ini akan membuatkan hati kita berasa lebih dekat dengan baginda Nabi SAW. Seterusnya mengikut semua cara yang ditunjukkan Nabi SAW dalam kehidupan sehariannya, di samping berusaha meniru gaya dan perwatakan zahir baginda Nabi SAW. Mastata'tum, mana yang mampu. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Suratul Hasyr ayat 7 ini Allah Ta'ala kata, apa yang dibawa oleh Rasul maka hendaklah kamu ambil. Mana kata kamu aman. Apa yang ditegak, dilarang oleh Rasul, kamu tinggal. Mana yang Nabi buat, kita buat. Mana Nabi tinggal, yang tak buat, kita tinggal juga. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Dan nak beramal dengan sunnah ini mastata'tum, sedaya mana kita mampu. Tak boleh buat semua. Cukuplah ada 1-2 amalan sunnah yang kita dapat lakukan setiap hari. Tak boleh buat semua. Jumpa aku tak mampu, tak mengapalah, dia jadi orang dah kata. Kan? Nak ikut setelah rambut Nabi aku pun tak mampu. Sebab apa? Kerja, sekolah, contoh kan. Dan rambut Nabi kan panjang Masya Allah sampai paras bau. Kita tak mampu tuan-tuan, tak apalah. Yang mana saja mampu. Potong kuku hari Jumaat, hari Isnin, hari Kamis, puasa Isnin, Kamis. Contoh misalnya hari Jumaat pakai jubah warna putih, pakai minyak wangi. Contoh kan. Ini antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Nak buka puasa makan kurma. Dah beli kurma ke belum tuan-tuan, ni nak masuk Ramadan. Sikit lagi tuan-tuan ya. Untuk tujuan itu katanya Imam Tirmizi menulis kitab Syama'il Muhammadiyah yang terkenal. Ni sebut Syama'il Muhammadiyah, kalau boleh beli tuan-tuan. 2 kitab kalau boleh tuan-tuan ya, beli. 1 Syama'il Muhammadiyah, yang kedua Sirah Nabawiyah. 2 tuan-tuan, tolong beli Masya Allah. Kedua-duanya tak sampai harga RM100. Masya Allah ya. Syama'il Muhammadiyah lebih kurang RM40. Sirah Nabawiyah lebih kurang RM60. Lebih kurang lah, lebih kurang RM100 pun cukup lah. Kita dapat kedolisi RM5,000. 1 kitab pun tak beli. Sayang tuan-tuan ya. Belilah kalau boleh, Masya Allah tuan-tuan. Kalau boleh belilah. Bukan kalau boleh lagi, sebagai bukti mencintai Nabi, nak ikut Nabi, belilah 2 kitab ni. Ya, tolong tuan-tuan. Kalau tak, rugi kita hidup kalau tak kenal Nabi kita sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Baik, seterusnya lagi ya. Kemudian kitab tersebut akhirnya dikenali dengan nama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sangat diharapkan agar setiap rumah orang Islam mempunyai kitab Syama'il Muhammadiyah ini sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penulis ni pun suruh sangat diharapkan. Harap-haraplah semua ada. Itu maksudnya ya. Jadi kitab Syama'il Muhammadiyah sekarang ni sudah ada di dalam pasaran kedai-kedai buku. Tuan-tuan tak boleh pergi kedai buku kerana PKP. Tuan-tuan online saja. Buka Facebook, kitab Syama'il Muhammadiyah, Sirah An-Nabawiyah. Kalau kita tuan boleh tengok, orang berniaga baju, orang berniaga jubah, orang berniaga serban, orang berniaga macam-macam produk, macam-macam barang rumah orang boleh berniaga. Tuan-tuan, buku juga ada orang berniaga. Belilah tuan-tuan, Masya Allah. Tapi buku ni jarang keluar. Ya kan? Yang selalu keluar yang mana orang nampak hari-hari kan. Jadi kalau boleh carilah. Tak ada dalam Facebook, cari dekat mana-mana lah online kan. Dalam Google pun ada. Buka lah, nak beli kitab sekian-sekian, akan keluarlah nama kitab sebut. Tulis nama syarikat mereka ke, keluarlah tu insyaAllah. Baik tuan-tuan, cukup sekadar tu insyaAllah. Dan sikit kita akan sambung lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan buat tahlil ya. Untuk sahabat kita tadi, dia mohon untuk Syekh binti Arifin. InsyaAllah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل الذكر فاعلم وأنه لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdosa kami dan kebaikan kami ya Allah, dan juga rahmatilah mereka ya Allah sebagaimana mereka merahmati kami di waktu kecil kami ya Allah, dan ampunkanlah sekalian dosa-dosa di kalangan orang beriman ya Allah, muslimin muslimat mukminin dan mukminat ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu waghfir lahu warhamhu wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, dan ampunkanlah dosa mereka ya Allah, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkat Quran yang kami bacakan sebentar tadi ya Allah, dan zikir tahlil ya Allah, yang tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, dan Kau yang Maha Agung ya Allah. Kami hadiahkan pahalanya ya Allah, seandainya ada ya Allah kepada Cik binti Arifin ya Allah, semoga Engkau merahmatinya, mengampunkannya ya Allah, dan maafkan kesalahannya ya Allah. Seandainya pahala yang ada pada kalangan kami ya Allah, terutama anak-anaknya ya Allah, maka Kau hadiahkan kepada ibunya ya Allah, masjid Kau ya Allah, Kau berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Kami tidak apa untuk kami lakukan untuknya ya Allah, melainkan amalan soleh yang boleh kami hadiahkan kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami berserah diri dan bertawakal ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil kubur, min adzabi jahannam, min fitnati mahya wa mamati, min fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah, dan juga lindungilah dia ya Allah daripada azab kubur, daripada azab api neraka jahannam ya Allah, daripada fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masiihid dajjal ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan Islam pada malam ini, perhimpunan ini ya Allah, dan Kau rahmati, Kau berkati ya Allah, dan jadikan kebesaran kami sebab ini berbesar Kau lindungi daripada kecelakaan dan musibah ya Allah. Kau lindungi daripada dosa dan noda ya Allah. Hanya padamu kami berserah diri dan bertawakal ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.